Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So dalam video ni kita akan berkongsi sedikit cara penggunaan moving average di mana kita akan trade berdasarkan moving average semata-mata, okey. Walaupun sebenarnya kalau kita trading hanya berdasarkan moving average semata-mata, dia sebenarnya tak digalakkan sebab biasa orang guna moving average ni hanya untuk menentu ataupun untuk mengkonfirmkan sesuatu trend. Okey, adakah trend ketika itu adalah bearish ataupun bullish trend. Okey, dia tak digalakkan untuk trade semata-mata menggunakan signal daripada moving average. Siapa yang kata? Bukan saya, tapi Karen Fo. Okay. Okay, so wah, apa hal ni? Okay. Yang kata bahawa kita tak digalakkan untuk trade hanya berdasarkan moving average semata-mata, bukan saya, tapi Karen Fu. Okay. Salah satu juga tempat saya banyak mengambil ilmu. Okay, so basically di sini saya menggunakan dua jenis moving average yang iaitu jenis exponential, okay, dan yang ni saya selalu prefer guna setting macam ni, EMA 10 untuk short period, and EMA ni EMA bukan SMA, saya bukan nak SMA, saya nak EMA 30. EMA 30. Okay. So kita ada dua, exponential moving average 30 dan 10. Okay. So macam yang korang tengok, kalau kita hanya trade berdasarkan moving average semata-mata, boleh, tapi kena make sure korang kena follow the trend. Okay, follow the trend. Macam mana yang dimaksudkan follow the trend? Okay, kita ambil contoh di time frame 5 minit, dia sedang downtrend, dia langsung tak ada bersilang. Even di sini dia nak bersilang tapi dia tak jadi. So di time frame 5 minit ataupun higher time frame, atau bahkan di time frame 10 minit, kita boleh pastikan yang ianya adalah downtrend. Betul? Downtrend, major trend. So kan biasa kita tengok pada time frame 1 minit. So dia ada pantang larang dia kalau menggunakan moving average, iaitu jangan langgar trend. Don't trade against the trend. Okay, why? Because usually people would use the moving average. Okay, kebiasaannya orang ataupun trader akan menggunakan moving average ni untuk confirming the trend. I mean nak memastikan ketika itu, pada saat itu trend sedang apa, adakah downtrend ataupun
uptrend, either bullish uptrend ataupun bearish, iaitu downtrend. Market sedang ke mana? Ke bawah ke ataupun sideways. Dia banyak macam contoh sideways. Tidak moving average tak berapa cantik lah kalau nak cakap kalau untuk consolidation. So mostly untuk menentukan uptrend atau downtrend macam tu lah lebih sesuai. Okay, biasa untuk sideways biasa orang guna RSI, okay, Relative Strength Index ataupun Bollinger Band. Itu biasa orang guna untuk tengok dia sideways ke tak. Okay, so kenapa saya kata tadi jangan lawan trend? Sebab contoh kita tengok di higher time frame dia sedang downtrend. Okay, time frame 5 minit pun downtrend. Dia tak ada crossing. Ni tak menjadi Tapi pada time frame 1 minute dia sempat crossing, kan? Crossing. Walaupun sikit tetap dikira crossing lah. So kalau korang melawan trend ketika ini, korang time tu rugi tau. Okay, contoh di crossing di sini. And korang buy lah, memang korang akan rugi lah time tu. So pertama kena make sure that you don't fight or you don't trade against the trend. Anda tidak open position melawan trend. Itu kena make sure betul-betul Kalau kita trade menggunakan moving average, make sure you follow the trend, or FTT, following the trend, where it goes, where the market is heading for. Okay, so itu paling penting. Contoh dekat sini, korang follow the trend sebab time ni, korang perhatikan time ni adalah kita guna horizontal line. Okay, cuba kita tengok apa yang menyebabkan dia dekat sini membentuk resistance. Dia tak kuat untuk ke atas. Kita cuba cek. Patutlah di sini kita ada yang namanya supply zone. Kenapa supply zone? Sebab kita ada rally best drop dekat sini. Rally best drop. Dekat sini pun ada rally best drop. So area ni adalah zone supply. Okay. Okay, maybe ada yang kata, tu ada je the demand zone, kenapa dia tak naik? Mana? Okay, ni betul saya katakan ini adalah demand zone. Drop, best, rally, and 3 candle dah menutupi ataupun lebih daripada best candle. Betul tak? Okay, tapi ini adalah apa orang kata, zone dia ataupun demand zone dia is not respected ataupun dipanggil sebagai swap zone. So apa maksud swap zone? Swap zone maksud dia sesuatu sama ada supply ataupun ataupun demand zone yang tidak dihormati. Okay, contoh maaf. Okay, dia naik, betul? Naik. And then di sini dia turun. So sepatutnya bila turun menyentuh di zone ini, demand zone, sepatutnya dia naik. Instead dia tak naik. So So dia tak naik, tapi dia malah menurun, betul? Malah menurun pula. Bila kita lihat secara besar, dia menurun. So this is what we call a swap zone, where the zone is not being respected. Dia tidak dihormati. So swap zone. So bila di sini adalah demand zone, bila dia tidak dihormati, automatik dia akan berubah menjadi
supply zone. Ingatlah macam swap. Hey bro, boleh swap handphone tak? Macam tu lah. So dia swap, dia berubah daripada supply zone, I mean demand zone. So dia adalah drop best rally. So daripada demand zone dia swap menjadi supply zone. Dia ada psikologi jugalah sebenarnya time tu. Kita ambil contoh lah. Kita ambil contoh. Ada satu ni. Katakanlah katakan pada pada hari Merdeka lah 31 Merdeka, I mean 31st of August. Sorry, 2020. Katakan time hari Merdeka tu ada satu kedai. Kedai ni dia jual flag, bendera. Okay. Dia flag. Katakan harga flag, saya tak pasti berapa harga flag yang sebenar. Okay. Katakan harga flag ataupun bendera tu yang satu paket. Okay, kita ambil contoh lain lah. Kita ambil contoh lain. Katakan pada hari pada hari Christmas, 25 bulan Disember. Katakan harga barang makanan dimurahkan, betul? Murah. So dia murah. So kalau dia murah, maksud dia apa? Maksud dia time tu supply banyak. Betul? Supply banyak. Okay. Supply banyak, maksud dia harga akan turun. Tapi katakan manager kedai tu, dia tak berapa, mungkin dia tersilap nak manage kedai dia. Demand banyak time tu, pada awalnya supply memang banyak. Dia dah tentukan dah supply kena banyak time hari 25 hari bulan ni, ataupun 24 sebelum 25, sebab time tu dah nak Christmas. So orang yang menyambut Christmas akan membeli barang makanan, betul? So supply banyak, demand pun banyak, betul? So mencukupilah. Tapi katakan manager kedai tu dia mungkin tersilap, dia over expected, dia tak over expected yang pembeli akan melebihi daripada supply dia. So bila supply dia dah habis ataupun berkurang, dia terpaksa order, betul? Dia order, tapi masalahnya dia lambat nak dia tak ready dari awal lagi. Dia tak sangka yang demand sebegitu banyak lah. So dia terpaksa lah order barang lagi, tapi lah lambat dah, betul? Dia lambat, so lambat lah sikit sampai, betul? So dalam ketika itu dia berubah daripada supply yang banyak daripada demand yang pada awalnya, sebab dia dah beli supply banyak sekali supaya murah lah, maksud dia. Sebab supply banyak daripada demand, tapi dia tak sangka time tu demand pula lebih. Dia tak expect yang demand melebihi dia punya supply. So dia order lambat. Sepatutnya dia kena order lagi awal untuk mengelakkan benda ni terjadi. So what happens is that dia berubah daripada supply yang banyak daripada demand pada awalnya, berubah menjadi demand pula yang banyak daripada supply. So dia berubahlah daripada supply yang banyak menjadi demand pula yang banyak, menyebabkan harga tu tiba-tiba naik pula. Okay, untuk memenuhi kehendak. So
demand menjadi supply pula. Demand yang besar pula daripada supply. Sedangkan pada awalnya supply yang banyak daripada demand. Satu dia dipanggil sebagai swap zone. Okay. Tapi untuk secara garis besar, untuk secara pemahaman yang lebih detail berkaitan stok pasaran itu lagi mendalam lah. Yang saya cerita ni adalah secara ringkas macam mana sesuatu zone tu dia menjadi swap zone. Dia macam tu lah yang sebenarnya happen. Tapi untuk stock market ataupun aset apa-apa aset, dia lagi detail lah apa yang terjadi. Okay. So itulah sebabnya di sini rally drop best rally dia berubah daripada menjadi swap zone, sedangkan pada awalnya adalah demand zone. Maksud dia kalau dia turun ke zone ni, dia akan menaik sebab demand, tapi instead dia tidak dihormati, kan ni naik melebihi and then dia turun. Sepatutnya di sini dia akan naik, tapi dia tidak dihormati dan berubah menjadi swap zone, malah turun. So swap zone daripada demand menjadi supply zone. So dekat sini adalah supply zone. So kita tengok dia turun, and then di sini dia mula menaik. Okay, menaik. Kenapa menaik? Sebab dekat sini kita ada yang namanya demand zone. Kita ambil satu lagi, horizontal line. Okay, dekat sini kita ada demand zone. Rally, best rally. Susah sikit nak atur. Jap, sorry guys. So dekat sini kita ada demand zone lagi. Demand zone plus apa nama dia ni, support. Sebab dia cuba multiple time dah. Pertama kali dia di sini dia nak tembus, dia nak tembus tak dapat, naik. Pergi sini lagi tembus, naik. Sini nak tembus lagi, naik. Sini lagi nak tembus, dia naik lagi. Sampailah di sini. Okay. Ni juga demand zone sebab ni adalah drop best rally. Sini rally best rally. Okay. So dia naik sampai dekat sini, naik and then turun pula. Okay. So dekat sini kalau korang follow the trend, sebab korang dah tahu dekat sini adalah supply zone. And supply zone adalah signal kita untuk sell. Itu satu faktor. Faktor kedua pula adalah kita tengok crossing antara moving average, juga memberi signal ke bawah. Itu dua faktor. Yang ketiga adalah candle di bawah SMA10. EMA10. Ni candle ni dah mula berpindah daripada atas EMA ataupun moving average, dia berubah position ke bawah moving average. So bila sesuatu candle di bawah moving average, contoh macam saya punya scenario, saya menggunakan EMA10, exponential moving average. So bila candle di bawah exponential moving average 10, itu dah indicates that it is a bearish trend. Dah 3 faktor dah. So kita boleh follow the trend. Dekat sini korang sell, korang dah dapat profit. Tapi kena ingat banyak faktor lagi sebenarnya kita kena ambil kira. Contoh korang dekat sini, korang nak buy. Apa faktor korang nak buy dekat sini? Cuma ada satu faktor, betul? Crossing dia. 2 faktor. Candle dah berubah menjadi position ke atas. Maksud saya adalah sebelum ni dia di bawah EMA10. Then pada saat ini dia dah berubah
dari sini ke bawah ke atas. So dia kat sini dah ke atas. Dia ada dua dah faktor untuk buy. Tapi kenapa saya kata dia tak, kita tak boleh buy time tu. Kenapa? Dia ada sebab dia. Sebab faktor lain adalah kita melanggar major trend yang berlaku pada time frame besar macam 5 minit and then 10 minit, okay, 15 minit juga lah. Yep, 15 minit juga downtrend. Kita dah melanggar satu rule dia, iaitu don't trade against the trend. Okay, itu satu faktor. Yang kedua adalah dekat sini kan saya dah kata tadi ini adalah demand zone, betul? Demand zone dia menaik, tapi di sini dia berubah menjadi swap zone. Sebab dia breakout. So bila dia breakout, instead of demand zone dia menjadi supply zone. So bila dia dah menjadi supply zone, sebab dia dah swap zone, right? Sebab zone demand tidak dihormati, so instead dia berubah menjadi swap zone, iaitu supply zone. So supply zone, kena ingat supply zone, bila kena supply zone kita kena open position sell, okay? Sell zone pula. Swap zone, supply zone adalah di mana ketika itu harga sangat mahal, ataupun harga dia adalah harga runcit. So orang akan jual. Supply lebih daripada demand, automatik akan menurun harga. So korang dah langgar dua benda, iaitu major trend di higher time frame. Korang dah langgar ataupun korang nak melanggar. You are about to trade against the trend. Itu salah satu pantang menggunakan moving average. Jangan trade berdasarkan melawan trend, tapi trade lah berdasarkan trend. Okay, jangan menggunakan moving average untuk melawan trend. Tapi instead of that, you trade following the trend. FTT, follow the trend. Yang kedua adalah dekat sini adalah swap zone daripada demand ke supply. So satu je cara dia. Kalau korang contradicting, satu buy, satu sell. Buy daripada sini, moving average, nak crossing. Tapi yang satu lagi is contradicting with this signal from moving average, which is the major trend, and then the swap zone, which is from the supply to from demand to supply. So bila contradicting, the safest option adalah untuk tinggalkan dan follow the trend, ataupun korang tinggal skip, cari aset lain. So that is how you trade using the moving average and supply and demand zone. Okay, so video ni pun dah panjang dah. So kita jumpa lagi pada video di lain hari, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.